Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurzat Afiq bin Mairi, nomor matriks 291012. Siti Nabashirah binti Ismail, nombor matrik 291160. Saya Gilbert Brandy, nombor matrik 291066. Tajuk tugasan ialah Majlis Keselamatan Negara. Pada 13 Mei 1969, rusuhan antara kaum telah berlaku dan pengisytiharaan darurat di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong pada 15 Mei 1969. Susulan itu, pada 16 Mei 1969, kerajaan telah menubuhkan Majlis Gerakan Negara yang dipimpin oleh Tun Razak untuk menangani masalah antara kaum tersebut. Setelah ketenteraman awam kembali stabil, pada awal tahun 1971, Majlis Gerakan Negara telah dibubarkan dan digantikan dengan Majlis Keselamatan Negara. Secara rasminya, pada 7 Julai 1971, setelah mendapat persetujuan Jemaah Menteri yang bersidang pada 23 Februari 1971 kerana kerajaan merasakan penubuhan badan atau agensi masih diperlukan untuk bertanggungjawab dalam mengurus hal-hal keselamatan di peringkat nasional, negeri dan daerah disebabkan masih ada ancaman komunis dan hubungan kaum yang masih renggang. Majlis Keselamatan Negara adalah untuk menyelaraskan dasar dan arahan mengenai langkah keselamatan yang berkaitan dengan keselamatan negara seperti operasi keselamatan, ketenteraman awam serta hal-hal yang melibatkan keselamatan negara di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. Selain itu, MKN juga badan yang bertanggungjawab membantu majlis tindakan negara dalam hal-hal berkaitan dengan keselamatan. Sebanyak 21 arahan MKN telah dikeluarkan sejak penubuhannya untuk mengatasi semua ancaman keselamatan yang berlaku di Malaysia. Selain itu, terdapat beberapa arahan MKN telah ditukarkan dan digubah disebabkan berlakunya beberapa peristiwa atau bencana seperti pada 11 Mac 1982. Arahan MKN nombor 9 dan arahan MKN nombor 1 digantikan dengan arahan MKN nombor 12, Pemerintahan dan Kawalan Perkara-Perkara Keselamatan yang menjadi arahan INU sehingga hari ini kerana mendapat sokongan dari beberapa arahan lain bergantung dengan keadaan semasa. Antara peranan-peranan dalam Majlis Keselamatan Negara adalah mempertahankan kedaulatan dan kepentingan strategik negara, pengurusan krisis dan bencana dan pengurusan sempadan darat, maritim dan udara. Majlis Keselamatan Negara ini berperanan sebagai mempertahankan kedaulatan dan kepentingan strategik. Ini kerana melibatkan aspek dalam mempertahankan keutuhan serta kedaulatan ruang udara, wilayah maritim dan cyber. Ianya juga adalah salah satu kepentingan strategik negara dalam kawalan dan pemantauan ke atas pencerobohan zon-zon tersebut. Selain itu, MKN juga berperanan sebagai pengurusan krisis dan bencana. Oleh itu, MKN adalah dilihat sebagai focal point di dalam pengurusan krisis, bencana dan di pengurusan krisis dan bencana di luar negara. Ia juga melibatkan aspek pencegahan dan peredaan, prevention and mitigation, persediaan, preparedness, tindak balas, respon serta pemulihan dan pembangunan semula, recovery and reconstruction. Selain itu, ia juga melibatkan fungsi koordinasi serta kawal selia untuk meningkatkan kesedaran dalam kehidupan masyarakat bagi mengurangkan risiko bencana. Dan yang terakhir adalah MKN sebagai pengurusan sempadan darat, maritim dan udara. Ia merangkumi sebagai kerjasama antara persempadanan Malaysia dan negara-negara jiran bagi meningkatkan persefahaman bersertakan keyakinan antara mereka melalui program yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Antara masalah-masalah Majlis Keselamatan Negara, Malaysia merupakan sebuah negara yang kelihatan aman dan sentosa pada masa kini. Namun begitu, terdapat pelbagai ancaman yang dihadapi oleh Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Tanpa mengira tentang
isu tersebut sama ada ia boleh mempengaruhi sesebuah kelompok ataupun menjejaskan satu negara, Majlis Keselamatan Negara akan mengawal isu tersebut agar tidak menjejaskan kehidupan seharian rakyat Malaysia. Isu keselamatan antara isu yang amat dititik beratkan di Malaysia. Hal ini kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang menjadi tumpuan kemasukan pendatang tanpa izin atau lebih dikenali sebagai parti. Yang kedua, seringkali kita dengar isu banjir yang kerap terjadi kebelakangan ni. Kegagalan Majlis Keselamatan Negara untuk menangani masalah setiap kali berlaku kes banjir menyebabkan banyak kerugian dari segi kehilangan harta benda, nyawa, kehilangan tempat berteduh dan kehilangan dokumen-dokumen penting. Di samping itu, kedudukan Malaysia yang dikelilingi oleh laut juga meningkatkan ancaman negara dari anasir luar seperti lanun yang mengancam keamanan dan keselamatan rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang tinggal berdekatan dengan perairan Malaysia. Kehadiran virus COVID-19 di dunia juga yang turut tersebar di Malaysia yang mengakibatkan jutaan rakyat Malaysia yang terkesan tanpa mengira umur dan jantina juga merupakan salah satu masalah untuk Majlis Keselamatan Negara. Selain itu, masalah jenayah yang kini tidak asing di kalangan rakyat Malaysia yang adalah iaitu jenayah cyber. Jenayah cyber banyak berlaku di jenayah cyber yang kebiasaannya berlaku di Malaysia adalah phishing. Phishing ni dari segi istilah perkomputeran merupakan memancing data. Phishing kebanyakannya berlaku melalui mesej segera atau email yang mengarahkan mangsa memasukkan butiran peribadi mereka seperti nama-nama, login, kata laluan, nombor kad kredit dan nombor akaun di sesebuah website. Kewujudan pesanan khidmat masyarakat secara atas talian atau dikenali sebagai makau scam dan scam email menggunakan profil orang-orang kenamaan bagi tujuan penipuan di atas talian turut berlaku di Malaysia. Selain itu, eksploitasian gambar-gambar influencer di media sosial bagi tujuan mempromosi produk-produk atau bisnes-bisnes yang tidak sah turut merupakan salah satu daripada jenayah cyber. Disebabkan pelbagai masalah yang berlaku di Malaysia, ini juga secara tidak langsung telah mewujudkan beberapa halangan yang mengganggu pelaksanaan tugas-tugas MKN. Halangan yang pertama terhasil daripada isu peningkatan kadar kemasukan parti di Malaysia adalah kewujudan kenaikan pendatang asing yang menetap dan membuka perniagaan di Malaysia. Especially contohnya paling senang dekat nilai 3 yang boleh dikatakan modus operasi mereka penjualan hasil seni dan dari segi pakaian, karpet dan langsir. Halangan yang kedua ialah isu kerakyatan di Malaysia. Penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia yang kurang efisien, terutamanya di kawasan-kawasan panas, penyeludupan parti menyebabkan berlakunya peningkatan jumlah orang Filipina yang telah menjadi penduduk di Sabah. Seterusnya, Jabatan Pendaftaran Negara juga yang tidak melakukan bancian yang sempurna, terutama di kawasan pendalaman, turut menyumbang kepada isu kerakyatan ini. Sebagai contoh, di Sabah wujudnya satu etnik yang dinamakan kaum Palau. Kaum ini mempunyai taraf kerakyatan yang masih sama dan ada di kalangan mereka yang minta derma terhadap orang awam, terutamanya pelancong-pelancong yang datang ke Sabah. Dari segi isu kesihatan di Malaysia pula, kewujudan pelbagai varian yang berasaskan daripada virus COVID-19 turut menyukarkan Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan pelan-pelan pencegahan dan memerangi COVID-19 di Malaysia. Dari semasa ke semasa, kepelbagaian varian COVID-19 yang muncul dengan imunisasi yang berbeza ini mengancam nyawa rakyat dan menyukarkan ekonomi negara Malaysia beroperasi secara sepenuhnya. Varian COVID-19 ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah berlaku di seluruh negara. Oleh itu, kurangnya kaji selidik dan prosedur menangani atau lebih dikenali sebagai SOP yang berkesan masih tidak dilaksanakan secara berkesan dan efektif. Ketiadaan penawar yang diyakini dan telah dibuktikan secara saintifik juga merupakan salah satu halangan yang dihadapi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kurangnya pendedahan rakyat Malaysia terhadap isu jenayah cyber turut merupakan salah satu halangan yang dihadapi oleh MKN. Hal ini kerana sekiranya rakyat sedar dan mengetahui kaedah-kaedah modus operandi penjenayah cyber dilakukan, maka seharusnya akan dapat mengurangkan kadar jenayah di Malaysia.
Kebiasaannya mereka yang berumur dan berada di kawasan pendalaman yang lebih banyak tertipu dengan penjenayah cyber. Hal ini berlaku kerana kekurangannya maklumat yang boleh golongan ini dapati di pendalaman. Kewujudan pelbagai halangan juga telah menyumbang kepada beberapa cabaran yang menyukarkan kerajaan Malaysia, terutamanya Majlis Keselamatan Negara, untuk memastikan negara Malaysia berada dalam keadaan aman dan sentosa. Kepelbagaian kaum di Malaysia mengkehendaki rakyat Malaysia untuk memahami dan bertolak ansur antara satu sama lain, terutamanya dari segi agama, adat resam kaum-kaum yang tersendiri. Isu 3R iaitu isu perkauman, race, religion dan kesetiaan kepada institusi diraja royal merupakan isu yang amat dititik beratkan di Malaysia. Oleh itu, kewujudan anasir-anasir atau golongan yang melakukan perbuatan sama ada demokrasi haram yang berunsurkan perkauman amatlah tidak bagus dan dalam mengekalkan keselamatan dan kedaulatan di negara Malaysia. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, beberapa pelan pemulihan negara telah diwujudkan. Antara pelan yang dikenali umum adalah SOP perayaan, SOP Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, SOP Perintah Kawalan Pergerakan Diperkatakan ataupun PKPD, SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB dan SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Inisiatif ini merupakan sebuah pelan yang bagus dan telah mendapat pujian dan pengiktirafan daripada luar negara. Namun begitu, wujudnya cabaran bagi pelaksanaan pelan-pelan ini, yakni penerimaan rakyat Malaysia sendiri terhadap pelbagai peraturan baru yang mengganggu norma harian mereka. Ketidakfahaman setengah pihak akan kepentingan SOP ini mengambil kesempatan terhadap SOP yang sedia ada dan telah menyukarkan pelaksanaan SOP berjalan secara efektif. Dari segi isu banjir yang terjadi di kawasan Lembah Kelang pula, cabaran yang dihadapi adalah ketidakmampuan manusia untuk mengawal cuaca hujan yang kini sukar diramal dan berterusan. Sistem saliran di kawasan Lembah Kelang yang tidak efisien turut menyumbang kepada salah satu cabaran kepada MKN bagi memastikan peristiwa banjir ini tidak berlaku lagi. Selain itu, proses pelaksanaan oleh kerajaan bagi menaik taraf sistem saliran di kawasan Lembah Kelang yang mengambil masa yang lama juga turut menjadi cabaran kepada MKN. Hal ini kerana perlunya kerjasama dari pelbagai pihak seperti subkontraktor, Jabatan Pengairan dan Saliran dan persetujuan daripada Parlimen Malaysia. Pemilihan dan pelepasan bagi open tender kepada kontraktor melalui masa turut menyebabkan isu ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Dari segi keselamatan wilayah darat, maritim dan udara pula, Malaysia mempunyai pelbagai jenis regimen kenderaan dan mempunyai pasukan tentera elit bagi setiap wilayah darat, maritim dan udara yang diiktiraf dunia. Namun begitu, aset-aset kenderaan yang kita ada oleh kerajaan Malaysia ni masih tidak lagi boleh dibandingkan dengan negara luar. Kewujudan kapal-kapal perang yang sikit dan sistem navigasi ketenteraan masih belum setanding dengan kerajaan lain. Pelaksanaan undang-undang oleh anggota keselamatan yang dibuat acuh tak acuh turut menyumbang kepada cabaran yang dihadapi oleh MKN. Kewujudan golongan pemberi dan penerima rasuah di Malaysia merupakan salah satu jenayah yang dikecam oleh setiap golongan masyarakat. Berdasarkan data daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, daripada bulan Januari 2022 sehingga Ogos 2022, sebanyak 713 tangkapan telah dilakukan tanpa mengira sektor pekerjaan. Ini secara tidak langsung boleh dikaitkan dengan kewujudan golongan yang terlibat dengan kegiatan rasuah bagi menutup mata dan mulut setengah pihak bagi memudahkan urusan penyelundupan pekerja asing dan yang menjurus kepada peningkatan kadar pekerja asing di Malaysia. Majlis Keselamatan Malaysia telah melaksanakan pelbagai perancangan bagi memastikan keselamatan dan keamanan di Malaysia terjaga. Pada era digitalisasi ini, SKMM telah menggariskan beberapa langkah bagi memerangi jenayah cyber. MCMC turut membantu menghentikan talian telefon para penjenayah cyber yang telah dikenal pasti dengan bantuan laporan daripada orang awam. Namun begitu, bagai cendawan tumbuh selepas hujan, penjenayah cyber ini sentiasa mengubah kaedah dan cara lain untuk mencari mangsa. Oleh itu, Malaysia sendiri perlulah mengambil inisiatif untuk mempraktiskan garis panduan yang MCMC berikan, iaitu tidak berkongsi maklumat peribadi
Sentiasa berwaspada dengan serangan penggodam, abaikan mesej dari sumber yang tidak dikenal pasti, pastikan komputer atau peranti dilindungi dengan antivirus. Sentiasa kemaskini perisian peranti, elakkan berkongsi maklumat perbankan. Tidak menjawab sebarang panggilan yang mencurigakan, tidak panik apabila menerima panggilan atau mesej daripada pihak yang tidak dikenali. Namun begitu, masih berlakunya peningkatan jenayah cyber dari tahun ke tahun. Oleh itu, cadangan kami adalah Kementerian Kerajaan dengan kerjasama syarikat-syarikat komunikasi yang sedia ada di Malaysia boleh menghantar mesej peringatan secara berkala mengenai isu-isu penting seperti isu jenayah cyber kepada setiap individu di Malaysia. Dari segi isu kegiatan rasuah pula, pada 11 Mei 2011, Ketua Setiausaha Negara telah mengeluarkan surat perkeliling yang bertajuk Garis Panduan Pengiktirafan kepada Penjawat Awam yang melaporkan pemberian atau penerimaan rasuah. Berdasarkan surat perkeliling ini, penjawat awam yang melaporkan kewujudan kegiatan rasuah akan mendapat pengiktirafan, juga mendapat ganjaran minimum sekurang-kurangnya RM500. Kesan daripada perkeliling ini meningkatkan kredibiliti dan badan kerajaan sebagai entiti yang saksama dan adil. Namun begitu, berdasarkan Akta SPRM 2009 Seksyen 25, kegagalan orang awam untuk melapor isu rasuah akan dikenakan denda atau penjara atau kedua-duanya sekali. Pelapor juga dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dan Akta Perlindungan Saksi 2009. Pada pendapat kami, situasi ini agak tidak adil jika dibandingkan dengan ganjaran yang diberikan kepada penjawat awam. Hal ini kerana tiada kelebihan atau kebaikan dari segi individu sekiranya mereka menjadi pemberi maklumat kepada SPRM. Malah ada kemungkinan aktiviti seharian dan kehidupan mereka terganggu disebabkan laporan kegiatan rasuah tersebut. Sehubungan itu, kami mencadangkan berdasarkan Akta Perlindungan Saksi 2009 dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 diperbaharui, di mana pemberi maklumat dan keluarga mereka dilindungi sehingga mereka meninggal dan mereka dibantu bagi segi mendapatkan pekerjaan baru di tempat baharu, lalu diberikan ganjaran RM2. Kesimpulannya, MKN bertujuan mewujudkan garis panduan dasar dan mekanisme pengurusan bencana secara menyeluruh termasuk peringkat sebelum, semasa dan selepas bencana atau tragedi yang berlaku. Arahan ini menjelaskan peranan serta tanggungjawab agensi kerajaan, pihak swasta, pihak berkanun dan sukarela dan semua pihak yang terlibat dalam pengurusan bencana di negara. Terbukti keberkesanan MKN apabila telah berjaya menangani banyak kejatuhan serta kemelesetan negara yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Oleh sebab itu, tindakan seperti ini harus diamalkan oleh negara agar sentiasa berada dalam tahap bersedia jika berlaku sebarang kemungkinan yang mendatang serta menggugurkan kesejahteraan sesebuah negara itu. Sekian, terima kasih.